Habis rumah, bon pun hilang. Okey. Jadi saya buka soalan ni supaya tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Ini berdasarkan apa sedikit yang kita telah bincangkan tadi. Baik. Dalam barang garasi tadi masuk juga soalan, kalau kita beli peti ais ataupun oven, microwave, adakah kita perlu sama? Di sini timbang dua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa pandangan Asy-Syafi'i itu lebih aula dipakai, jadi samalah. Kalau nak sama, simbah dalam microwave. Kalau rasa cuci sahaja memadai, ambil span, beli multi-purpose yang home brand tu, cuci. Okey. Ataupun yang kedua tadi saya sebut, adakah nampak bahawa orang tu menggunakan microwave tersebut ataupun peti ais tersebut untuk simpan benda-benda sedemikian, ataupun kita pergi barbecue. Okay, as far as we know, mungkin dia akan bakar sausage ataupun dia balut dengan foil. So adakah kita nak cuci dengan air tanah dulu baru kita masak makanan kita atau sebagainya? Jadi saya tak buka full stop. Tuan-tuan dan puan-puan cuba nilai dan cuba come up with satu solusi bagaimana kita boleh selesaikan isu tersebut. Okay. So yang mudahnya yang saya boleh sebutkan, rumah sewa tu tak payahlah nak sama satu-satu. Ada yang sama ke? Rasa tak ada ke? Baik. So itu berkaitan dengan isu perkakasan tadi. Isu yang kedua pada malam ini yang saya nak sentuh berkaitan dengan solat dan wudu. Sebab solat itu adalah tiang agama. Baik. Kewajipan solat dalam apa keadaan sekalipun, ada tak dalam situasi-situasi kewajipan menunaikan solat itu gugur? Yes or no? Ada tak dalam keadaan tertentu tuan-tuan puan-puan ada terbaca dalam Al-Quran mana-mana ataupun mana-mana hadis, oh tak payah semayang soal keadaannya macam ini? Tak ada. Sebab solat ini merupakan tuntutan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat perlu kita titik beratkan, sehingga kalau kita dah nak mati pun masuk waktu kena solat. Sebab tu kita belajar macam-macam kaedah solat orang sakit, solat khauf, orang takut dalam peperangan, solat apa lagi? Solat dalam kenderaan, solat atas katil tak ada. Okey? Orang sakit atas katil. Itu kaedah-kaedah solat yang adalah pelbagai. Jadi kewajipan solat kita perlu ingat bahawa memang wajib dalam apa keadaan sekalipun, cuma pelaksanaan dia seperti yang kita bincangkan tadi, mungkin ada kelonggaran tertentu ataupun kaedah-kaedah tertentu yang boleh kita guna pakai untuk melaksanakan. Baik. Rukhsah solat ialah keringanan dalam menunaikan solat. Baik. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita mesti juga solat. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang mendesak ataupun dalam keadaan kita bermusafir dan sebagainya, Allah SWT dah sediakan rukhsah. Tadi dalam kaedah yang 5 kita sebutkan tadi ada rukhsah. Keadaan yang mana kita boleh menggunakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ketiga yang saya akan bincang sikit nanti ialah berkaitan dengan isu solat Jumaat. Jadi panjang juga kalau nak bincang, tapi tak apalah, sentuh sebab kita buat solat Jumaat setiap minggu kan. Baik. Seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, kewajipan solat tak ada kompromi. Sakit, perang, bencana dan sebagainya, wajib solat 5 waktu. Kalau tertidur pun perlu bangun dan tunaikan solat. Oh, tertidur tadi tak apalah, burn lah. Burn lah, you will burn. Burn, you will burn. Baik, dalam hal-hal tertentu seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, Allah sediakan rukhsah sebagai
kemudahan. Kerana apa? Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan berkaitan dengan ayat tayamum ni. Allah sebut, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan atau kepayahan, tetapi berkehendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Tujuan asal ayat ini ialah berkaitan dengan rukhsah daripada berwudu, yakni dengan bertayamum. Jadi tujuannya bukan Allah nak menyusahkan kita, tapi nak menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Nikmat apa? Nikmat Islam, supaya kita boleh melaksanakan Islam. Okey? Baik. Rukhsah solat seperti mana yang kita semua tahu ada dua, jamak dan qasar. Baik. Qasar macam mana? Tengok yang bawah dulu. Qasar ialah memendekkan solat. Okey. Jadi kaedah asas untuk kedua-dua rukhsah ialah ketika musafir. Jadi qasar spesifik untuk ketika kita bermusafir. Musafir baru kita boleh melakukan rukhsah solat. Banyak lagi isu di dalam merukhsah solat pula, mengqasarkan solat. Dalam qasar ini ada beberapa isu lagi yang boleh kita sentuh. Nanti kita bincang semula lah, sebab panjang juga perbincangannya berkaitan dengan jarak dan tempoh mengqasarkan solat tersebut. Baik. Jamak solat apa artinya? Menghimpunkan. Menghimpunkan. Kata asalnya jamak. Menghimpunkan solat. Jadi kaedah asasnya ialah ketika musafir. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, khususnya bila kita berada di luar negara, kita dibolehkan untuk melaksanakan jamak. Yang ini kaedah yang digunakan pakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sebutkan itu untuk menjawab beberapa soalan. Saya timbulkan itu untuk menjawab beberapa soalan yang sering berlaku di kalangan kita. Contoh, bila ada exam, ada praktikal, ada kelas. Yang ini contoh mudah. Selain daripada itu, kalau sibuk atau trafik jam, macam mana kita nak solat? Saja-saja nak jamak, macam mana pula kedudukannya? Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menerangkan, selain daripada musafir tadi, ada 3 lagi keadaan yang membolehkan kita untuk melaksanakan jamak. Saya rasa ni semua dah hafal hadis ni. Buat gelak tu. Apa 3 keadaan? Hujan. Tidur. Tidur tak masuk itu, kalau nak masuk nombor 4, tapi tak boleh lah. Dah ada 3. Apa kaedah yang 3 ni? Satu dah jawab. Hujan. Tak ada kaitan dengan kumpulan hujan. Sakit. Ketakutan. Dalam 3 keadaan: sakit, ketakutan dan hujan. Baik. Yang ini telah dihuraikan oleh para ulama dengan begitu panjang lebar berkaitan sakit yang macam mana, ketakutan yang macam mana, ataupun hal-hal lain lah yang berkaitan dengan ketakutan tadi, dan juga ketiganya berkaitan dengan hujan. Hujan yang macam mana? Okey. Sakit macam mana? Langgar meja. Aduh sakit, macam mak solat. Adakah begitu? Sakit yang menghalang daripada dia menunaikan solat seperti biasa. Contoh, seorang ni aksiden. Dia punya pundi kencing tak boleh kontrol. Masuk pipe dia jenis mengalir aja. Dua-dua saluran macam tu. Dia mengalir aja. Tak boleh nak buat apa. Baik. Misalnya ketika nak bersolat, nak membersihkan, silalah, tak ada masalah. Dah suci. Okey, pasang pipe tu balik. Belum ada yang mengalir lagi, dah wudu, nak solat. Kalau 5 waktu nak buat macam tu, apa jadi? Kalau tunggu, kalau orang tua lah, kalau orang tua, anak datang, visiting hours only. Kalau panggil nurse, bolehlah hulur. Nurse datang lagi.
Satu hari boleh tahan. Masuk hari kedua, angka